Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin maklumkan bahawa program saya, Encik Syed Afiq Said Al-Bakri dari Tuan Zarif Nizamuddin telah pun seperti yang kita tadi memfailkan saman bagi pihak saya terhadap seorang individu yang telah memfitnah saya melalui media sosial. Jadi pada zaman ini di mana teknologi dan media sosial digunakan secara meluas, kita sering menyaksikan penyebaran fitnah dan maklumat palsu yang dapat merosakkan reputasi pihak-pihak yang tidak bersalah. Jadi saya percaya bahawa tanggungjawab untuk menentang fitnah bukan sahaja terletak pada individu yang dianiaya, tetapi juga pada kita semua sebagai sebuah masyarakat. Saya ingin menegaskan bahawa saman fitnah ini bukan hanya untuk saya sebagai individu, tapi ia adalah langkah proaktif untuk melawan budaya fitnah yang tidak melambangkan budaya masyarakat Malaysia. Ini bukan hanya mengenai nama baik saya, tapi berkenaan juga dengan kesejahteraan dan budaya masyarakat kita yang mengamalkan nilai-nilai murni. Saya mengambil tindakan ini sebagai seorang warga negara yang prihatin terhadap budaya rakyat Malaysia yang saling menghormati antara satu sama lain. Tindakan ini juga adalah satu panggilan kepada mereka yang suka menyebarkan fitnah, tanpa bukti yang kukuh untuk berhenti membuat perkara tersebut. Jadi benarlah peribahasa yang menyatakan kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Oleh itu kita perlu menghormati nilai kebenaran dan kita juga perlu berfikir sebelum bertindak, terutamanya sebelum menyebarkan apa-apa berita yang tidak pasti akan kesahihannya. Jadi melalui tindakan ini saya ingin memberikan amaran yang jelas bahawa sebagai suatu masyarakat kita tidak akan terima budaya fitnah yang merosakkan keharmonian masyarakat kita. Jadi saya ingin menjemput semua pihak untuk sama-sama menjadikan tindakan ini sebagai titik permulaan perubahan positif untuk melawan fitnah. Di akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini dan memberikan sokongan dan dorongan kepada saya dalam usaha saya ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum. Hanya saya membaca, minta maaf ni. Saya duduk sebelah lawyer, takut salah cakap. Terima kasih banyak. Tuan ni boleh tertukar soalan ni? Boleh sebut nama defendant tak? Tadi tak sebut nama defendant apa kan? Nama defendant penuh Muhammad Johan Diani bin Muhammad Zaidi. MD Muhammad Johan Dihani bin MOHD Zaidi. Dihani spelling dia D-I-H-A-N-I. Nama dia saudara? Dalam sosial media ni betul bukan nama penuh dia, tapi kami telah mendapatkan maklumat nama penuh dia. Muhammad Johan Dihani binti apa tadi? Bin Muhammad Zaidi. So individu tu memang asal daripada Kuala Lumpur. Itu kami tak pastikan asal-asal di mana, tapi bukan dari Kuala Lumpur lah. Tapi kira sudah diserahkan lah, dia dah terima. Serahan seperti mana yang saya cakap tadi akan dibuat melalui program caranya. Buat masa ini saya tak nak cerita siapa program caranya selagi dia tak masukkan kehadiran tindakan nanti. Tapi Syed sebelum tu dia pernah meminta maaf kan? So boleh tak ceritakan balik susulan yang minta maaf tu? Jawab dulu. Kami pun percaya kenyataan minta maaf telah pun disebut oleh pihak defendant. Kami ada lebih kurang anggaran bila tarikh minta maaf itu diberi. Namun beberapa hari selepas pos tu dah masuk, tiba-tiba pos tu pun dah dihilangkan. Tapi yang juga menyebabkan kita teruskan dengan tindakan ini, lepas kita nasihatkan anak buah kami, adalah kami terima surat daripada program caranya yang tidak bersetuju ataupun menafikan apa-apa liability terhadap apa-apa kegiatan fitnah. Jadi itu pun salah satu sebab kita teruskan dengan tindakan ini untuk memberikan kes kita, mewujudkan kes kita kepada pihak mahkamah untuk mendapatkan keputusan yang adil dan juga satu. Dia dah mengaku salah kan masa dia mohon maaf tu. Lepas tu dia balik dia
pandang balik yang kata Yep. tak setuju dengan Yep. jasa ni. Dia itulah kejadian dia. 4 Julai dia buat permohonan maaf di Instastory. Kemudian 10 Julai Dia okey. 4 Julai dia buat permohonan maaf, tapi 10 Julai pihak lawyer dapat surat daripada peguam dia menyatakan yang dia tak setuju dan dia menafikan segala apa yang dia dah keluarkan. So benda tu pun dah saya rasa berbelit-belit lah. Okey, mula dia minta maaf, lepas tu bila kita atas surat dia menafikan. Tapi waktu dia buat minta maaf tu kan, Syed dekat Instagram story tu, Syed memang dia kata walaupun dia dah buat, Syed tak minta maafkan dia juga kan begitu. Tolong jawab. Untuk anak kami hanya menjawabkan yang kenyataan final telah pun ditentukan dan kami serahkan kepada keputusan mahkamah untuk mendapatkan keputusan yang adil. Kalau macam tu ada time frame daripada pihak dia. Time frame macam mana? Daripada pihak dia lah. Memang nak selesaikan kat mahkamah je lah sekarang prosesnya. Buat masa ini memandangkan saman juga pernyataan keputusan telah difalkan, kami akan serahkan kepada prosedur mahkamah lah. Di mana lepas ini kami akan tunggu selepas serahan dibuat, kami akan menunggu untuk kehadiran dimasukkan jika ada. Kalau dia ada, kami akan meneruskan dengan penghakiman tingkah kehadiran lah. Tetapi memandangkan programnya telah pun diwakili, kami hanya menunggu jika ada apa-apa pun kehadiran dimasukkan. Lepas kehadiran defendant telah dimasukkan, kami meneruskan dengan pleading seterusnya lah. Jadi buat masa ini apa yang saya boleh jawab, kami akan mengikutkan prosedur mahkamah yang sedia ada. Setelah ke mahkamah nanti jika ada kemasukan kan, akan ada satu proses awal mediasi. Adakah akan bertemu titik yang baik di mediasi mungkin sebelum Dia kalau ikutkan prosedur mahkamah sekarang, dia mahkamah memang mengesyorkan pihak-pihak lah. Dia tak kisah kes daripada magistrat ke kes sampai malu kita apa-apa pun kes lah. Mahkamah pada prosedur sekarang memang akan mengesyorkan untuk pihak-pihak masukkan sesi mediasi. Sesi mediasi ni bergantung pada kedua-dua pihak jugalah. Selalunya mahkamah akan masukkan selepaskan kita masukkan pleading. Dan jika mahkamah mengarahkan ataupun daripada segi kami ataupun dari pihak defendant, nanti kami akan pertimbangkan nanti untuk mediasi kita nanti. Tapi itu memang prosedur biasa mahkamah sekarang untuk kalau boleh pihak-pihak duduk bermediasi, berbincang dulu macam mana. Ini memang prosedur mahkamah yang biasa. Sekarang kita sama. Dari segi undang-undang, kita nilai kalau dalam kes-kes defamation ni kita tak boleh nak memberikan satu anggaran ataupun satu nombor masa sekarang. Dari segi undang-undang ini kita panggil ganti BAM lah, General damages dari segi kaedah-kaedah mahkamah tidak boleh dinyatakan buat masa sekarang. Dia hanya selepas satu trial, satu perbicaraan telah dijalankan, lepas pertimbangkan semua saksi, semua buktinya, barulah mahkamah boleh membuat keputusan jika ada untuk jumlah ganti rugi dan ganti untuk dia. Itu prosedur biasa. mungkin Syed boleh jawab sikit proses mahkamah ni sebenarnya lama tapi masih panjang. Untuk Syed sendiri mungkin ini adalah pertama kali menguruskan kes daripada pihak ada lawyer yang menguruskan kes, dah bersedia dengan perjalanan mahkamah yang panjang ini. Dan kedua, apakah sebenarnya yang Syed mahukan daripada kes ini? Okey. Tadi first soalan tadi, bersediakah saya untuk proses yang lama? Sebab saya rasa masa saya buat PC mula-mula dekat sini, yang saya ada jumpa ada satu brother tu, dan saya masa PC pun saya ada sebut pasal nama John Yehani. Saya masa tu saya ada cakap rasanya saya bersedia untuk itu sebab saya willing. Kali ini betul-betul saya boleh spend time untuk dia sebab saya tahu dia akan jadi benda yang kalau cakap leceh lah nak kena pergi mahkamah tu naik itu ini. Tapi untuk dia saya rasa saya ada masa, insyaAllah. Sebab mungkin dia minta macam ni, saya okey. That's why bila bincang dengan lawyer pun nanti kita banyak benda ni kita nak lalu ni, saya okey. Saya akan adakan masa itu untuk dia, sebab dia nak saya buat macam tu, insyaAllah. Soalan nombor 2 tadi, Apa yang sebenarnya diinginkan dalam kes ini? sebenarnya saya akan serahkan kepada mahkamah untuk membuat penilaian siapa yang salah, siapa yang betul. So insyaAllah jawapan tu akan dapat nanti. Cuma macam tadi saya cakap awal-awal,
kenapa saya menuliskan sama ni bukan untuk saya secara individu saja, tapi untuk yang lain-lain juga kat luar. Sebab saya rasa sekarang ni penggunaan media sosial tu kadang-kadang terlalu melampau penggunaannya. Ada yang disalahguna, ada orang yang tak bersalah pun boleh jadi bersalah hanya disebabkan media sosial. Lantangnya, lancangnya berkata-kata di media sosial. So harap dengan apa yang saya sedang buat, mana-mana pihak lain yang sebelum ni rasakan berkata-kata ataupun menulis di media sosial tu adalah sangat terbuka, saya rasa mungkin orang kena take note lah. Okay, selepas ni mungkin juga pada biasalah selebriti ke ataupun siapa pun rasanya selepas ni mungkin boleh jadikan ini sebagai satu macam mana saya nak cakap Allah yes, pengajaran juga. So kalau kata selepas ni ada, dia dah tahulah, oh benda ni boleh dibawa ke tengah kan, oh benda ni kita boleh fight. Sebab kadang-kadang orang ni tak tahu nak pergi mana. Okay, asyik kena hentam, nak kena fitnah. So hopefully lah selepas ni ada kesedaran untuk kita menggunakan media sosial dengan lebih baik. Sebab media sosial tu dah tentu baik, tapi kerana penyalahgunaan tu akan menyebabkan banyak efek. Okay, sebab kalau contoh untuk saya, bila orang fitnah saya, dia akan bukan melibatkan saya saja, dia akan melibatkan keluarga saya, dia akan melibatkan bisnes-bisnes saya juga. Dan saya percaya apa yang saya sedang buat, bisnes-bisnes yang saya buat, semuanya bisnes-bisnes yang legal, bisnes-bisnes yang legit. So kadang benda tu pergi ke arah saya, dia akan efek pada benda-benda yang lain. So saya kena hentikan dia, saya kena stopkan dia. Tapi dalam masa sama, hopefully orang lain juga boleh jadikan dia sebagai satu panduan jugalah untuk kita lebih berhati-hati di media sosial. Lepas isi yang Syed kemarin, ada susulan, ada tindakan yang akan diambil. Ramai rakan artis rasa itu adalah satu tindakan yang betul, mungkin permulaan yang baik daripada Syed. Adakah ini juga mungkin satu perjuangan daripada rakan-rakan selebriti misalnya dengan netizen ni boleh cakap apa saja. Sebab ramai kawan selebriti yang sokong awak. Saya setuju. Tak, saya setuju. Betul. Okey. Secara visi tu ada kaitan ke dengan Syed yang ekor majlis itu tutup? Sebab kan ada dia. Tak. Sebenarnya saya sedang sebenarnya kalau untuk Bubble Bee kita ada kita punya perancangan juga. Okey. Ramai orang cakap, ada Bubble Bee saya yang tutup. Sebab kita tengah replanning balik. Ada outlet yang kita tutup dan kita akan buka di tempat lain sebenarnya. So itu standard dalam bisnes kan. Ada outlet yang saya tutup di Sigamat saya tutup, tapi saya buka dalam mall. Macam contoh Eco Majestic saya akan tutup, tapi saya akan buka di tempat lain. Sebab kita ada planning baru, tapi dia tak ada kena-mengena langsung dengan ni. Tapi efek dia daripada kes yang lalu memang ada. Okay, di mana kalau saya tengok di media sosial dah ada orang mula berkata-kata pasal boycott lah je lah Bubble Bee ni, boycott lah bisnes-bisnes yang dia buat. Dia ni memang macam cakap lah tadi, Illuminati lah apa. So benda tu memang efek di media sosial. Sebab yelah, media sosial ni benda yang bertulis, so orang boleh baca dan baca. Bila orang share, dia akan jadi lebih panjang. Tapi kalau untuk menjawab soalan tu, kita tutup, tak adalah kena-mengena sangat ni. Tapi efek tu still ada untuk Bubble Bee.